kata memberikan penghormatan kepada makhluk yang baru yang diciptakan Allah ketika itu, iaitu manusia. Dan kisah ini Allah rakam dalam Quran ayat 30 lebih surah Al-Baqarah. Fasajadu illa iblis, maka semua makhluk yang ada di dalam syurga itu sujud kepada Nabi Adam. Sujud maksudnya, kata ulama, tunduk, memberi hormat. Bukan macam kita sujud dalam solat tadi, bukan, tapi memberi penghormatan, tunduk sikit gitulah. Illa iblis, yang tidak mau sujud pada ketika itu adalah satu makhluk yang namanya iblis. Sebab apa dia tak nak sujud? Aba wastakbara. Pertama, dia enggan. Aba maknanya dia enggan, tak dengar cakap. Wastakbara, dia sombong. Wastakbara dari kalimah takabur. Orang Melayu sebut takabur, belagak, sombong. Apa hujah dia, tuan-tuan? Dia kata dalam ayat lain, Allah sebut iblis bercakap di hadapan Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Iblis punya alasan memang tak munasabah langsung. Dia kata, sebab kau jadikan aku ni daripada api, sedangkan Adam yang baru siap tadi daripada tanah. Jadi dia guna logik dia, api lebih hebat daripada tanah, api lebih berkuasa daripada tanah. Pasal tanah ni orang pijak, orang buang najis, tapi api ni dia boleh bakar semua dengan tanah sekali. Hujah dia sebenarnya, kalau bahasa kita ni tak masuk akal. Dia punya alasan adalah kejadian. Lainlah kalau dia bagi alasan yang macam logik sikit lah. Kalau Allah tanya dia, pasal apa tak nak hormat ni? Dia kata, pasal aku ni lama dah duduk dalam syurga, aku ni otai syurga, ni baru siap hari ni, lepas tu nak suruh angguk-angguk kat dia. Faham? Contoh tak? Logik lah sikit. Sebab aku ni dah lama wujud dalam syurga sebelum Adam lagi. Ataupun dia bagi alasan, aku ni lebih berilmu daripada Adam. Masuk akal juga. Tapi hujah dia kejadian, tuan-tuan. Kejadian ni ada apa sangat? Dia kata aku daripada api, Adam pada tanah. Itu dia punca kesombongan tadi. Jadi sebab itu, tuan-tuan, jauhi penyakit sombong. Sombong ni kita kena tengok dalam istilah agama. Dia tak sama dengan maksud sombong yang orang Melayu kita faham. Sombong Melayu ni macam tu lah. Selisih bahu, kita bagi salam, dia buat tak tahu, kita kata dia sombong. Kan? Dia baru beli kereta baru, haram tak tengok kita pun, jiran sebelah, kita kata belagak, baru beli kereta baru dah sombong. Itu sombong Melayu yang orang kita faham. Naik pangkat sikit, jalan terapung lah, itu sombong Melayu dia panggil. Sombong dalam Islam bukan itu maknanya.
Cuba kita rojak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi pernah bersabda, Nabi kata, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Itu makna sombong yang sebenar. Nabi kata al-kibru, orang yang sombong itu, daripada kalimah takabur. Al-kibru maknanya belagak, sombong, takabur. Orang yang sombong itu ada dua kelakunya, kata Nabi. Yang pertama, batarul haqq, orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran, ini orang yang sombong. Yang kedua, kata Nabi, wa ghamtun nas, orang yang suka menghina manusia yang lain. Jadi yang pertama, orang sombong ni apa? Yang tolak kebenaran. Apa dia kebenaran? Allah sebut dalam Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan olehmu wahai Muhammad, al haqqu mir rabbikum, bahawasanya kebenaran itu adalah apa sahaja yang datang daripada Tuhan kamu. Apa saja yang datang daripada Allah itu namanya al-haq, kebenaran. Apa yang datang daripada Allah, Nabi dan Rasul, itu dari Allah, itu kebenaran. Segala kitab daripada langit, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, pada zaman masing-masing, itu kebenaran. Agama Islam itu sendiri, itu nama dia kebenaran. Segala aturan yang Allah letak dalam Quran, dalam syariat Islam, itu juga kebenaran. Siapa yang tolak kebenaran, itulah orang yang sombong. Sebab apa kita tak boleh tolak kebenaran? Sebab kebenaran tu Allah punya. Kebenaran tu datang daripada dia, bukan manusia yang mereka cipta, bukan Nabi yang reka, tapi semua kebenaran itu mir rabbikum, datang dari Tuhan kamu. Jadi bila kita tolak Quran dalam hidup, maknanya kitalah orang yang sombong. Sebab kita tak nak ambil kebenaran tadi. Bila kita tak berapa percaya dengan Nabi dan Rasul yang dikirimkan Allah ke dunia ni, itulah orang yang sombong. Itu baru betul tuan. Sombong ni bukan belaga bahu dia tak senyum, itu pun sombong lah. Tapi sombong yang sebenar ni, yang tolak kebenaran. Jadi tuan-tuan, agama ajar kita patuh pada arahan yang Allah keluarkan. Agama ajar kita hidup biar berpaksikan agama, berpaksikan kebenaran. Dan agama ajar kita menolak sebarang kebatilan, menolak benda yang tak betul, benda yang palsu, benda yang menyanggahi agama. Ini agama suruh kita jauhkan. Itulah perangai sombong. Salah satu contohnya tadi, kita tolaklah perangai itu, jangan sombong sangat. Jadi tuan-tuan, yang pertama, maksud sombong dalam Islam ni adalah batarul haq, menolak kebenaran. Jadi kita hidup ni pun tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita menompang kasih, menompang rahmat Allah,
Kita hidup ni pun menumpang belas kasihan daripada Allah. Syukur alhamdulillah pagi ni Allah bagi lagi nyawa pada kita. Allah bagi lagi ruang kehidupan. Jaga subuh tadi alhamdulillah hidup lagi. Orang lain tak bangkit dah tuan-tuan, meninggal dunia. Orang lain mungkin mati kemalangan ke apa macam-macam. Saya balik kuliah daripada Hulu Kelang malam tadi, masuk Diuk. Asalnya kalau Hulu Kelang ni saya balik ikut MR tu nak hala ke Sungai Buloh, tapi sebab ada Taipusam kan, jadi jangan cari nahas lalu Batu Cave. Jenuh terkepung nanti. Jadi ikut hala ke zoo, pergi dekat Diuk, keluar masuk Jalan Duta, jauh sikit lah pusingan ni, tapi tak apalah. Lepas tu saya hala ke Sungai Buloh Rawang, exit Rawang Selatan. Sampai lepas daripada exit Sungai Buloh tu, tengok-tengok jam. Jadi kita pun mikir, pasal apa ni? Sepatutnya logiknya tak jam lah, takkan orang balik kampung, besok kerja lah. Jadi tak apalah, hadap slow-slow, hujan-hujan sikit. Rupanya kejadian seberang sana. Macam biasalah, kita wait and see kan, tengok apa yang jadi benar. Jadi bila saya tengok dalam gelap-gelap tu, nampak ada lori 2-3 biji berhenti tepi. Lepas tu nampak kereta berhenti tepi, lik-lak lampu ni dekat 10 biji saya rasa bersusun. Lepas tu nampak ada sekelompok anggota polis lah, bukan peronda pelah, bukan, polis. Saya ingat dekat 20 orang ada kot. Lepas tu dengan ambulans baru sampai, towing, saya tak tahu apa yang berlaku, saya tak tahu. Tapi yang pasti macam kemalangan lah. Sama ada kemalangan, saya rasa macam kemalangan maut juga, ataupun ada kejadian polis menembak ke apa, Allah Ta'ala alam, kita tak tahu. Tapi nampak tu ada kejadian yang mengerikan jugalah, mungkin kemalangan maut dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu cerita mati. Yang baru ni ada kan, ibu dengan anak kena hempap dengan lori, terbabas lori, heret kereta dia terbalik, hempap kereta, kemek macam tim biskut. 2 beranak meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi tuan-tuan, itu mati. Tapi kita pagi ni alhamdulillah hidup. Dan saya yakin tuan-tuan yang hadir ni hidup lah, insya-Allah. Tengok gaya-gaya tu masih bernyawa lagi ni. Kan? Jadi bila hidup ni tuan-tuan, alhamdulillah, syukur. Dengarlah perintah Allah, arahan Allah, jangan kita lawan. Yang kedua tadi, maksud sombong yang Nabi sebut dalam hadis adalah wa ghamtun nas, orang yang suka menghina manusia yang lain. Kita hidup ni tuan-tuan, mesti ada respect dengan manusia. Jangan hina orang, jangan pelekehkan orang. Sebab bila kita buat macam tu, kita hina orang, seolah-olah kita macam lebih bagus daripada orang tu. Contohlah paling senang tak, tuan-tuan, habis kuliah sekejap lagi, keluar depan tu ada 2 tabung. Kita pun nak masuk duit ni, ada member masuk dulu, dia pun masuk RM1. Kita pun cakap lah hati, Allah, Pak Haji ni nampak kemas, RM1 je. Tu apa maknanya tu? Kita macam bagus sangat. Yang kita marah, kita rasa apa dia ni pakai smart macam orang kaya tapi bos RM1. Kita tak tahu apa masalah orang tuan-tuan.
Tantah dia terlupa bawa duit, tantah dah wallet dia memang ada RM1 je. Kita nak kata apa? Kan? Yang kita dalam wallet ada RM1,500, bawa keluar RM2 lagi teruk. Contohlah kan. Jadi jangan hina orang, jangan tengok orang lekeh, jangan tuan-tuan. Kita tak tahu manusia ni kategori dia macam mana, kan? Saya nak share sikit tuan-tuan pesanan-pesanan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, supaya kita ni jangan ada wujud rasa sombong dalam diri tu. Kalau kita cerita rasa sombong ni, macam kita rasa kita hebat tak? Kita rasa kita bagus daripada orang, lebih hebat daripada orang, lebih mulia daripada orang. Imam Ghazali kata jangan ada perasaan itu. Macam mana nak buang perasaan itu? Sebab setan ni dia kerja dia macam tu lah. Dia menghasut kita kan, cucuk jarum, racun pemikiran dan hati kita. Itu kerja setan. Sebab setan tu memang setan, kerja dia menghasut aja. Yang kita beriman elok ni, janganlah terpedaya dengan dia, janganlah mudah termakan hasutan setan. Baik, macam mana nak hindarkan watak-watak sombong? Kita rasa kita lebih hebat pada orang, lebih bagus dari orang lain, lebih mulia dari orang, lebih pandai dari orang lain. Macam mana nak buat? Ada beberapa benda yang Imam Ghazali pesan kepada kita. Saya nak baca satu-satu, tuan-tuan dengar. Kalau nak catat-catatlah. Kalau tuan-tuan jenis daya ingatan macam Imam Syafi'i, tuan-tuan dengar je, lepas tu hafal siap-siap. Baik, yang pertama, macam mana nak hilangkan penyakit sombong, angkuh, takabur dan buruk sangka. Tu dia. Angkuh, sombong, angkuh, takabur. Sombong, angkuh, takabur ni tiga beradik Sombong, angkuh, takabur. Satu lagi, buruk sangka. Ini semua penyakit yang tak bagus. Macam mana nak buang penyakit ni? Pertama, kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, jika kita jumpa kanak-kanak, anggaplah dia lebih mulia daripada kita, kerana kanak-kanak itu belum banyak dosanya berbanding kita. Itu kaedah nombor satu. Bila jumpa budak-budak sekolah rendah, budak pasti, budak tadika, budak 4-5 tahun ni kan, anak-anak cucu kita ni, bila tengok muka budak-budak ni, kita kena anggap diorang tu lebih hebat, lebih mulia, lebih handal, lebih bagus pada kita, sebab dosa diorang tak banyak berbanding dosa kita. Baru nanti dia hilang kesombongan tu kan. Dosa kita banyak ke Ustaz? Saya pun tak tahu, tapi boleh tahan lah. Nak kata banyak sangat tu tidak lah kan, tapi ialah masing-masing lah kan. Tuan-tuan pun tak tahu dosa saya banyak mana. Cuma kadang bila orang cakap, Ustaz tak apalah, dosa tak ada katanya. Kau tahu mana Ustaz tak ada dosa? Ingat Ustaz ni malaikat ke apa? Kan, Ustaz pun berdosa kat tuan, macam-macam dosa kita ni kan. Jadi bila sebut dosa ni, semua orang ada. Tapi bila compare budak dengan kita, secara akalnya tentu-tentulah budak tu dosa dia tak banyak. Pasal budak lagi baru hidup 4 tahun, kita dah hidup 40 tahun. Macam-macam dosa dah kita buat. Jadi sebab itu Imam Ghazali ajar, kalau jumpa budak-budak, pandanglah mereka dengan kemuliaan. Untung budak-budak ni dosa tak banyak, pakcik atau atuk ni dah tak tahulah dosa menimbun. Macam tu kan. Barulah ada rasa rendah diri. Ni yang banyak berlaku apa dia?
Engkau budak-budak apa tahu, kita marah budak-budak tu. Kau tahu tak pakcik makan garam dulu daripada engkau? Lepas tu budak tu jawab, patutlah pakcik darah tinggi boleh tahan. Dah bergaduh dengan budak tu, tak ada kerja tuan. Jadi bila budak-budak mungkin menasihati kita kan, dengar je lah nasihat dia, jangan tengok orang dia, tengok nasihat dia tu, tengok pesanan dia pada kita kan. Kadang contohlah dia tegur kita lah, contoh dia kata, atuk tadi saya tengok atuk semayang laju je tu, macam tak nampak aja tu mak Nina. Contoh kan. Budak-budak ni kadang dia bukan semayang, dia tengok orang kan, semayang berjemaah imam tak rukuk dia sujud siap dah. Macam kita dulu kan, semayang terawih macam tu. Kalau musim terawih lagi dahsyat, budak-budak ramai. Jadi dia tengok, dia kata, pakcik ni aku tengok macam lain macam semayang laju sangat. Lepas tu dia tegur kita kan, jangan kita lempang ni, jangan ucap terima kasih nak, yelah atuk silap kot ni, nanti atuk betulkan. Kan elok cakap itu kan, mulia kita, tak ada apa hina. Tak ada apa tuan. Itu teguran tu sebenarnya Allah yang tegur, dia hantar budak-budak. Tapi sebab kita ego tinggi kan, bila orang rendah tegur orang atas ni, kita rasa macam bagus dia ni kan. Tak boleh tu. Apa pun orang tegur kita, kita angguk je tuan. Teguran tu kalau membina, teguran tu elok, kita terima je walaupun pedih kan, kita terima je. Jadi tuan-tuan, itu nombor satu. Kalau terserempak dengan kanak-kanak, anggap mereka lebih mulia sebab dosa mereka tak banyak. Yang kedua, apabila bertemu dengan orang tua, tadi budak ni orang tua pula, bila kita jumpa orang tua, anggaplah dia lebih mulia daripada kita, kerana dia sudah lama beribadah berbanding kita. Dikona ke situ pula. Bila kita jumpa orang tua-tua, biasa kita nak jumpa orang tua-tua ni surau masjid. Situ banyak orang tua-tua je. Kalau orang muda-muda ni mungkin tempat-tempat lain, kedai makan, mall, padang bola kan, stadium, macam tu. Jadi bila kita ni geng surau, geng masjid, hari-hari datang surau masjid, kita pun jumpa orang lebih tua daripada kita, kita kena anggap, oh pakcik ni memang hebat, pakcik ni mulia sebab dia dah lama ibadah berbanding aku yang baru ni. Baru tidak timbul perasaan sombong kan. Kadang-kadang ialah walaupun kita tak tahu ibadah dia dengan kita siapa banyak, siapa hebat kan, kita tak tahu, tapi kena anggap macam tu. Kecuali yang memang kita tahu amalan dia memang sungguh hebat, itu lagi kita kena hormat dia. Macam saya cerita dulu kan, satu masa dulu saya tazkirah Jumaat, khutbah satu masjid di Gombak. Turun tangga masjid lepas main Jumaat tu, ada seorang pakcik tua 70-an. Saya nak ambil selipar tu, selipar saya kat kaki dia, dia duduk kan, kasut saya kat ujung kaki dia. Saya kata, Haji minta maaf Haji, saya nak ambil kasut. Tak apa Ustaz, ambil. Lepas tu dia salam. Bila salam dia kata, Ustaz doakan pakcik. Saya tanya dia, nak doa apa pakcik? Kena tanya dulu. Sekarang bukan minta dia kan, tanya dulu nak doa apa. Dia kata macam ni Ustaz, saya ni sedang menghabiskan bacaan Quran. Saya dah baca Quran ni dah masuk juzuk 27. Maknanya lagi 3 juz nak habis lah, nak khatam. Jadi saya nak doa apa ni? Dia kata, Ustaz doakan saya sihat, saya dapat habiskan lagi 3 juz tu, cukup khatam tu, insya-Allah itulah khatam saya kali yang ke-100 Ustaz. Tak biru muka saya tu. Allah, rasa insya-Allah pakcik, saya doa pakcik sihat, dapat menyelesaikan bacaan Quran berbaki 3 juz
dan pakcik berjaya menghatamkan kali yang ke-100. Saya minta diri dulu pakcik, tebal muka aku balik terus kan. Kita baru 3 kali khatam, banyak makan ketam daripada khatam lagi. So bila kita tengok, itu baru, itu lagi real punya tak? Hebat pakcik ni, dia khatam dah 100 kali, aku baru 2-3 kali. Itu benda dia. Itu kalau kita tahu, itu lagi real lah, lagi kena mulia kan. Ada macam tu. So bila kita jumpa mana-mana orang tua pun yang dah berusia lebih pada kita 50, jumpa orang 60, 70, 80, letak dalam kepala kita, pakcik-pakcik, makcik-makcik ni lebih mulia pada aku, sebab ibadah dia pasti lebih banyak pada aku. Jangan kita kata ini orang tua tak sedar diri ni. Jangan kan. Orang kata apa? Dah tua tak nak mampus apa? Tak nak mati. Kubur kata mari, rumah kata pergi. Jangan cakap itu. Kita kena tengok mereka-mereka ni insan yang hebat. Itu baru betul istilah makan garam tu. Betul. Mereka banyak pengalaman, mereka banyak kehidupan, mereka banyak bergaul, macam-macam ibadah dah mereka buat. Kita ni baru-baru je. Macam tu kan. Barulah tak ada timbul rasa sombong belagak tu. Nanti kalau tidak, tengok orang rasa kita je hebat semua tu kan. Rasa kita je betul. Itu yang masalah. Boleh dapat? Itu nombor 2. Yang ketiga, jika bertemu dengan orang alim, mana orang yang lebih ilmu pada kita lah, anggaplah dia lebih mulia dari kita, kerana dia lebih banyak ilmu yang dipelajari dan lebih banyak dia mengetahui berbanding kita. Itu konsep dia. Jumpa asatizah, para alim ulama, tok-tok guru, syekh-syekh, siapalah tak kira lah, orang lebih alim pada kita ni, kena anggap mereka tu memang orang alim, orang berilmu, sebab ilmu mereka pasti lebih pada kita. Belajar tawaduk, belajar merendah diri, belajar menghormati orang lain. Hari ini kadang-kadang orang tak hormat ulama. Kalau kita tak nak cerita ulama yang hidup hari ini, kita cerita imam mazhab lah tuan-tuan. Nampak tidak bias sikit lah kan. Ada orang dia bercakap macam dia lebih handal daripada imam mazhab. Dia kata Imam Syafi'i ni sesat, buat kerja syirik kan. Doa apa? Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahim. Apa dia kata doa macam tu? Aku tidak ada kekuatan nak masuk syurga, tak mampu, dan aku juga tak sanggup menahan api neraka. Habis Imam Syafi'i nak duduk mana? Bongok punya ayat tu. Kau belajarlah sikit tasawuf. Imam Syafi'i buat syair tu yang kadang-kadang kita lagu-lagukan, kita nasyidkan zaman-zaman sekolah dulu ni. Itu tanda tawaduknya Imam Asy-Syafi'i. Dia merendah diri depan Tuhan, seolah-olah Imam Syafi'i nak bagi tahu dia tu hamba yang kerdil, amalan tak banyak, nak masuk syurga tak layak, masuk neraka pun tak boleh nak tanggung. Itu maksud dia. Bukan Imam Syafi'i bawa satu aliran sesat. Tapi orang kita ni kadang mulut celupa tuan-tuan, baru mengaji tinggi sikit belagak. Tak payah kita kondem-kondem, sebab kita dengan imam mazhab ni pun, minta maaf saya sebut tuan-tuan, langit bumi kita ni. Kita mengaku mazhab Syafi'i kan. Cuba belajar sikit, kenal diri Imam Syafi'i tu macam mana. 9 tahun dia dah hafaz 30 juzuk Quran.
umur dia 12 tahun dia jadi mufti, tuan-tuan. 12 tahun jadi mufti dekat Mekah. Masa dia mengaji umur 12 tahun tu, 12, 13 tahun, 14 tahun, habis semua tok-tok guru di Mekah dia khatam. Sampai semua tok-tok guru Imam Syafi'i ni surrender dah, tak nak dah mengajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun pening dah. Imam Syafi'i kata, aku nak mengaji lagi. Guru dia kata, tak payah mengaji dengan kami dah pening ni. Kalau nak mengaji ke, kami cadang pergi Madinah, sana ada seorang alim besar nama Imam Malik, engkau pergi mengaji dengan dia. Lalu Imam Syafi'i tanyalah guru-guru dia di Mekah tu, yalah tak apalah, nanti saya pergilah, tapi yang tak nak mengajar saya ni dah kenapa? Apa salah saya? Guru dia kata, tak ada salah apa pun, cuma yang salahnya sekarang ni, bila kami guru-guru ni tanya engkau, semua soalan kau dia jawab. Bila engkau tanya kami tak boleh jawab, habis ya. Tuan-tuan tanya saya tak boleh jawab, resign terus jadi ustaz. Dia macam tu. Guru dia kata, aku tanya semua kau boleh jawab, apa yang nak diajar lagi? Dah kami pencen je lah. Kan? Berhenti mengajar, pergi Madinah, pergi belajar dengan Imam Malik pula, dia handal lagi daripada kami. Pergi tu Imam Syafi'i tu kan, dia pergi pula mengaji dengan Imam Malik. Dalam perjalanan Madinah, kitab Al-Um tu habis dia hafalnya dari kulit ke kulit. Dari kulit ke kulit. Kita kulit dengan kulit aja, dia dari kulit ke kulit dengan isi dalam sekali, beratus muka surat. Bila dia sampai Masjid Nabawi, dia tengok-tengok agaknya ni Imam Malik ni, dia pun duduk mengaji, budak lagi kan, belasan tahun, kitab tak bawa. Lepas tu Imam Malik cakap apa, dia angguk je. Imam Malik pun tengok dia ni macam student baru ni, kitab tak ada, pensel tak ada, macam bagus-bagus saja. Contoh gitu kan. Lalu Imam Malik pun test, yalah nampak macam genius pun ada kan, try sekali tengok, kamu ni siapa, dari mana? Dia kata, aku Syafi'i daripada Mekah ni, tok-tok guru aku sana suruh datang mengaji dengan tuan guru. Tapi tadi mengaji macam belenggang aja. Kitab tak ada, pen pun tak ada, catatan pun tak buat. Minta maaf tuan guru, saya sebenarnya dah hafal lah semua. Kitab yang tuan guru mengajar tu saya dah hafal semua dah. Terkejut Imam Malik tu. Betul ke? Betul. Tak percaya, test tengok, tebuk kan, tebuk sana, semua lepas. Akhirnya dia jadi anak murid kesayangan Imam Malik. Dan perangai Imam Syafi'i, setiap kali dia datang Masjid Nabawi belajar dengan Imam Malik, dia akan simpan kasut Imam Malik. Hormat pada guru, muliakan guru. Dan setiap kali habis kuliah, dipimpin tangan Imam Malik keluar sekali, letak kasut dia, letak kasut tok guru, Imam Malik sarung, dia pun sarung kasut dia, balik sekali. Tu tanda hormat pada guru, muliakan guru. Kita lepas kuliah sarung kasut ustaz, ambil keberkatan. Mampu tuan-tuan. Kan? Nanya tuan-tuan, jenuh selipar spare dalam kereta tu. Selipar Jepun kan, standby, asyik kena rembat je macam mana. Dia tahu pula kasut ustaz tu, yang heran tu. Bukan kita ada tulis nama Ustaz Rahim ke kat situ, tak ada kan. Tapi anak murid cuma macam tu. Jadi begitu mulianya Imam Syafi'i, hormat dia belajar sampai tahap itu. Kita boleh kata Imam Syafi'i sesat. Hebat sangat kita ni tuan. Belajarlah hormat orang, sama tak? Imam Syafi'i tuan-tuan, dari rumah dia pergi masjid, masjid balik rumah. Tuan-tuan tahu dia buat macam mana? Dia berjalan kaki tu, ni dua jari ni sumbat lubang telinga ni. Dia berjalan tutup lubang telinga, pergi balik.
Pergi balik dua-dua tutup. Satu hari anak murid tengok, kenapa Imam Syafi'i jalan macam tu, tutup lubang telinga. Anak murid ni dia penasaran kan, ingin tahu. Tanya Imam Syafi'i, wahai tuan guru, pasal apa jalan tutup lubang telinga? Dia kata tak boleh. Kalau aku jalan buka telinga ni biar gitu je, semua yang orang cakap kiri kanan yang aku dengar ni semua ingat dalam kepala aku. Jadi tak boleh banyak sangat, nanti biar tutup lah. Semua dia dengar, semua dia terus lekat, tuan-tuan. Macam mana hebatnya Imam Syafi'i tu, dia jalan tutup kan. Jadi orang membawang pun dia tak dengar lah. Jadi dia tak nak benda tu, sebab dia senang ingat. Imam Syafi'i ni cepat ingat. Kalau dia baca buku, buku kan dua muka surat kiri kanan kan. Imam Syafi'i akan tutup dulu sebelah, dia baca sebelah. Habis sebelah, tutup pula yang dia dah baca, baru buka satu lagi. Anak murid tengok tu, pasal apa tok guru buat macam ni? Dia kata kalau buka dua-dua ingat. Jadi aku nak fokus satu dulu. Buka sebelah, baca, tutup, buka balik. Slow-slow. Kalau dua-dua ingat. Kita dua-dua tak ingat. Punya hebat daripada Imam Syafi'i kita. Jadi tuan-tuan, belajarlah hormat orang lebih alim. Nah, tak kira lah dia guru kita ke, guru sekolah ke, guru tadika kita pun, belajar hormat guru. Kena anggap guru-guru kita ni lebih mulia, lebih hebat ilmunya daripada kita. Baik itu kalau kita jumpa guru-guru sekolah rendah, sekolah menengah kita, universiti, lecturer kita, hormat dia, doakan mereka. Kalau jumpa kedai makan, bayarkan untuk dia. Berapa ringgit sangat cikgu kita nak makan, dia pun dah tua dah kan. Saya jumpa cikgu sekolah rendah, kita kenal lah, dia tak perasan kita kan. Sampai kedai makan, tengok dia ada, ni cikgu aku ni, mengajar maths dulu, sekolah rendah. Sekolah rendah. Lepas tu ada seorang cikgu bahasa Melayu, cikgu Faisal nama dia. Jumpa dia, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Tak apa cikgu, cikgunya saya bayar dah. Tak apa, awak siapa ni? Dia kata, anak murid cikgu sekolah rendah. Dia pun tengok atas bawah. Oh, ingat. Rahim kan? Saya cikgu. Alhamdulillah, awak dah jadi orang sekarang. Oh, ayat tu tuan-tuan, rasa aku tak nak bayar pula dah makan cikgu tu. Dia punya ayat, alhamdulillah awak dah jadi orang sekarang. Zaman dulu agaknya kita ni jin tanah agaknya kan, teruk pakai gitu masa sekolah, nakal kan. Jadi cikgu-cikgu ni dia lebih ingat anak murid yang nakal berbanding yang warak ni kan. Anak murid baik ni cikgu tak apa ingat sangat, dia akan lebih ingat kenakalan anak murid tu. Jadi dia tengok kita, dia pandang, oh rahim betul. Alhamdulillah awak sekarang dah jadi penceramah ni. Alhamdulillah, cikgu suka sangat awak jadi orang. Kan nanya betul cikgu ni kan. Saya mengajar dekat Pondok Muallim Slim River, dekat dengan Ustaz Farhan punya tahfiz, atas sikit. Dah setahun lebih kot, kat 2 tahun dah sengaja situ. Jumpa pula cikgu bahasa Melayu kita kat sekolah menengah, cikgu Nirmala nama dia. Saya pun nampak, saya tegur-tegur, cikgu, Assalamualaikum cikgu, awak ingat saya lagi? Apa tak ingat pula? Masa mengajar cikgu paling kuat suara tempik orang. Suara dia kuat tuan-tuan, satu kelas tu sampai kelas sebelah boleh dengar, kuat suara dia. Cikgu perempuan kan, suara dia nyaring. Ngajar bahasa Melayu, kita pula subjek bahasa Melayu ambil mudah kan. Alah, bahasa Melayu, aku orang Melayu kot. Itu yang tak lulus tu kan. Ambil mudah. Dia ada, yelah bahasa Melayu kan dia ada macam-macam. Bahasa lah, peribahasa, subjek, predikat lah, apa binatang tak tahu dah. Kita mengaji tu kan. Jadi saya jumpa dia, ya Allah cikgu, alhamdulillah jumpa juga cikgu kat sini. Sembang lah, tak kat gambar pula, hantar pula dalam grup sekolah kan, jumpa cikgu lama. Macam tu lah, hormat. Imam, tak silap saya, Imam Malik tuan-tuan,
Imam Malik ke Imam Hanafi, macam tu, saya tak ingat yang mana satu. Tapi Imam Mazhab. Cerita ni, satu hari dia duduk atas kursi gunting rambut, tiba-tiba lalu satu orang tua bongkok bertongkat lalu depan kedai. Dia suruh tukang gunting tu berhenti kejap tak. Dia kata, kejap, aku nak turun, aku nak pergi jumpa orang tua tu. Dia pun pergi, salam, hormat sikit, orang tu jalan, baru dia duduk balik. Tukang gunting pun pening tengok. Dia tanya tuan guru, siapa dia orang tua? Dah lah Yahudi pula. Yahudi. Dia kata, dia guru aku. Dia pernah ajar satu ilmu pada aku. Bukan banyak, bukan satu kitab, satu ilmu je. Tukang gunting tanya, ilmu apa? Dia pernah ajar aku macam mana nak kenal anjing jantan dengan anjing tina. Ingatkan macam mana jalan masuk syurga. Macam mana nak kenal ni anjing jantan, ni anjing betina. Itu je. Tapi dia punya hormat, turun kursi gunting rambut, pergi salam, tunduk sikit. Tu yang berkat ilmu kan. Kita parking ustaz pun kita bedal. Contoh, tapi pagi ni tak adalah siapa berani masuk kan. Contoh, nak bedal parking ustaz ni masa bila selalu kami kena? Masa tarawih kan? Masa Ramadan tu kan. Itu betul-betul bulan menguji kesabaran kan. Dah tulis dah besar parking berceramah, masuk juga kan. Tapi tak apalah. Baik, akhir sekali tuan. Akhir sekali. Dia ada banyak tuan, tapi saya nak habiskan satu lagi. Apabila bertemu dengan orang jahil, tadi orang alim lah. Apabila bertemu dengan orang jahil, anggaplah mereka lebih mulia dari kita, kerana mereka melakukan dosa dalam kejahilan, sedangkan kita buat dosa dalam mengetahui. Nampak tu kan? Bila tengok orang jahil kan, kita kena rasa dia lebih mulia, sebab dia buat dosa sebab jahil. Kita buat dosa tahu hukum. Mana lebih hebat tu? Jahil tu hebat lagi, mulia lagi, sebab dia tak tahu, dia jahil kan. Dia buat itu buat ni dalam kejahilan, ilmu dia tak ada. Kita hari-hari surah Ar-Rahmah sampai hancur kitab. Kita mengaji kuliah masa ustaz kan, macam-macam nota kita catat semua, alhamdulillah. Tapi kita buat dosa dalam keadaan mengetahui. Kita tahu benda tu dosa, kita buat. Yang jahil tadi, dia memang jahil. Sebab itu kita jangan pandang lekeh pada orang, jangan pandang hina pada orang, terutama orang-orang yang ahli maksiat. Jangan kan. Kita tengok dia ni buat sesuatu, kita kata dia ni besok masuk neraka ni. Jangan. Selagi orang tu tak mati tuan-tuan, dia ada peluang untuk bertaubat. Dia ada peluang bertaubat kan. Jadi kita doakan manusia, anggap mereka tu lebih hebat pada kita. Satu hari besok taubat dia diterima Allah, mana kita tahu. Allah tu maha penerima taubat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu antara benda yang boleh saya share lah sedikit dalam kuliah subuh kita pada pagi ni. Dan apa yang penting sekali tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya nak sebut, segala ruang-ruang yang ada hari ini, ruang-ruang pembelajaran, kita rebutlah peluang tu. Kuliah ni kita dah sedia dekat surah Ar-Rahman ni hari-hari, so kita datang je lah kan. Kemudian ada saja ruang kebaikan, kita cuba buat. Tak kira lah apa bentuk sekalipun, kita buat lah ruang-ruang kebaikan yang ada. Asal benda tu baik, benda tu elok, benda tu agama iktiraf, kita buat. Nanti orang kata apa, biarlah. Orang nak kata apa, lantak dia lah. Orang kata ni macam-macam tuan-tuan. Jadi kita tak usah peduli apa yang orang nak kata. Yang penting Allah kata okey, Allah kata elok, Allah kata on, jalan. Itu je lah. Orang kata ni biarlah kan. Orang nak kata ni macam-macam. Kita buat baik pun orang kata, buat jahat lagi orang kata kan. Jadi biarlah tuan-tuan, yang penting Allah kata okey, kita buat je, insya-Allah.
Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya kongsikan sedikit untuk kuliah subuh kita pada pagi ini sempena cuti umum pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada masa yang mendatang biiznillah. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir dalam surau Ar-Rahmah pada pagi ini. Terima kasih 7-800 yang menonton live kita pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama pada pagi ini. Dan hindarilah sifat sombong, kerana Allah sangat benci manusia yang sombong. Terima kasih sekali lagi pada semua yang hadir, yang menonton. Moga-moga Allah beri kebaikan, rahmat, keampunannya pada kita semua. Dan sebelum saya tangguh, ada dua perkongsian ringkas. Yang pertama sekali, saya minta laluan kutipan tabung kebajikan dan pembinaan tahfiz Al-Fadil Ustaz Farhan Suhud. Ustaz Farhan pun ada datang kuliah subuh baru ni kan, hari Sabtu tu hari. Jadi saya yang banyak bantu beliau dalam mencari sedikit dana untuk siapkan lagi projek tahfiz beliau di kampung Sungai Pagi Berang, yang sudah masuk fasa yang ke-6, membina kuartus guru 1.4 juta ringgit. Jadi tabung mana? Merah. Tabung yang merah tu lah, tudung merah tu. Tuan-tuan boleh masuklah duit dalam tu. Wallet tuan-tuan ke apa, masuk je lah sekali dalam tu. Yang ada nilai lah. InsyaAllah Allah ganti yang lebih baik. Yang kedua, tuan-tuan, seperti mana yang mungkin telah diwawarkan pada tuan-tuan, pagi ni saya ada bawa satu jualan, sama macam Ustaz Farhan juga, dia bawa buah anggur. Sebenarnya yang hasut saya jual buah anggur ni memang Ustaz Farhan lah. Dia yang ajak saya jual buah anggur. Cuma buah anggur yang saya bawa pagi ni agak special sikit, yang lain daripada yang Ustaz Farhan bawa. Sebelum ni kita bawa yang bulat-bulat tu, yang hijau, yang hitam kita bawa, harga lebih kurang RM20 kan, setengah kilo satu pack tu 500 gram. Cuma pagi ni saya dapat rezeki kemarin, dapat yang panjang punya tuan, panjang macam jari kelingking, daripada Australia. Yang itu daripada Australia. Anggur dia warna hitam, sama juga, dia crunchy, tak ada biji apa semua. Manis dia manis-manis anggur lah. Tak adalah terlalu manis sangat, terlalu masam, tak ada. Dia sedang-sedang. Sedap lah, ceritanya sedap. Orang yang minat anggur memang suka. Jadi ada saya bawa sikit pagi ni. Harga dia RM25 tuan-tuan. Sebab modal dia pun keras sikit kan. Dia mahal tuan-tuan. Dia anggur panjang tu susah nak dapat. Saya dah 3-4 bulan jual anggur ni. Ini kali pertama saya dapat stok tu. Lama saya tunggu. Itu pun target saya yang Mesir punya, tapi Mesir punya tak sampai. Yang sampai Australia. Jadi ada dekat bonet kereta saya. Lepas ni siapa nak jumpa saya, satu pack tu RM25. Kepada peminat anggur, kalau tak beli memang menyesal seumur hidup. Itu je lah nak beritahu. Tak beli pun menyesal, beli satu pun menyesal. Elok beli dua je lah, senang. Senang nak kira RM50 sekilo. Itu je. Baik, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bawa duit, macam biasalah, boleh hutang dengan kawan-kawan, ataupun boleh QR code lah. QR code lah, senang, insyaAllah. Terima kasih, kita jumpa lagi. Saya pun ada kelas satu lagi, kejap lagi. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina شقيا ولا محروما ولا مترودا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. Sihat lagi ya? Sihat, alhamdulillah. Sleep day sikit. Tadi salam Ustaz macam kena. Ha. Keluar sawah, confirm. Tak weh. Terima kasih tak? Sama-sama, alhamdulillah. Ya, dia sihat lagi ya? Sihat. Sihat-sihat gitulah. Sihat orang tua-tua. Adik dia. Mana dia? Baik, kita jumpa kuliah Duha pukul 9.30. Terima kasih.